Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syafiq bin Zaidi, nombor metrik 051156. Jadi pada video pembentangan kali ini, kami akan membentangkan mengenai kelompok Murji'ah dan bahagian-bahagiannya. Pengenalan. Perkembangan pemikiran dalam Islam tidak dapat dipisahkan daripada perkembangan sosial dalam Islam itu sendiri. Sememangnya, perbincangan utama dalam Islam adalah akidah. Tetapi pada hakikatnya, masalah pertama yang timbul di kalangan umat Islam bukanlah masalah teologi, tetapi masalah politik. Ini berdasarkan fakta sejarah yang menunjukkan bahawa titik tolak kepada kemunculan yang pertama ini. Masalah ini ditandai dengan lahirnya kelompok-kelompok umat Islam yang berpecah belah, yang semuanya bermula dengan isu-isu politik dan kemudiannya menimbulkan kelompok-kelompok dengan berbagai aliran teologi dan pendapat yang berbeza. Seterusnya, sejarah kemunculan Murji'ah dibahagikan kepada dua sebab, iaitu yang pertama, isu politik apabila berlaku perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Dalam pergolakan menghukum sekumpulan itu kafir dan tidak di antara kumpulan Ali dan Khawarij, timbul satu golongan yang literal, iaitu golongan yang berlepas diri dalam menghukum kafir, golongan yang tidak sependapat dengan mereka dalam isu memilih khalifah. Yang kedua adalah isu dosa besar. Golongan Murji'ah mengkritik golongan Khawarij yang mana menghukum seseorang yang melakukan dosa besar itu kafir. Bagi mereka, pelaku dosa besar akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirat nanti. Kita tidak boleh menghukum lagi di dunia ini. Jadi, sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nazim Muhaimin bin Ma'arafi, nombor metrik 050343. Kita terus kepada pembentangan bahagian saya berkenaan mazhab Murji'ah. Di sini saya ada menyatakan 12 mazhab Murji'ah. Tetapi dalam kertas kerja saya ataupun bahagian saya hanya menyatakan 7 aliran Murji'ah. Kita terus kepada aliran yang pertama. Saya memilih mazhab Jahmiyah. Mazhab Jahmiyah ni dipelopori oleh Jahmu bin Safwan. Mazhab Jahmiyah ini beranggapan bahawa iman itu diukur hanya pada hati. Hal ini bermaksud bahawasanya pengikut mazhab Jahmiyah ni sekiranya mereka melakukan dosa, sama ada melalui pertuturan ataupun body mereka ataupun dengan perbuatan mereka ni, tidak jatuh kepada kufur, kerana bagi mereka iman seseorang itu diukur pada iman. Kekufuran ataupun keimanan seseorang itu diukur pada iman, bukannya hanya perbuatan. Ini merupakan satu penyelewengan yang jelaslah dalam mazhab Jahmiyah ini. Kita terus kepada yang nombor 2, mazhab Syalihiyah, yang dipelopori oleh Abu Hasan Syalihiyah. Mereka ni beranggapan bahawasanya iman hanya bertujuan untuk kenal Tuhan, dan juga kufur maksudnya seseorang itu tidak kenal Tuhan. Mereka mazhab Syalihiyah ini menyatakan bahawasanya solat itu bukan sesuatu ibadah, dan juga mereka menyatakan bahawasanya zakat, puasa, haji ataupun bukan ibadah, suatu ibadah. Perbuatan ibadah itu dalam ahli sunnah wal jamaah seperti solat, zakat, puasa, apa tu ibadah bagi kita tu. Tapi bagi mazhab Syalihiyah ni, mereka beranggapan bahawasanya itu merupakan satu gambaran untuk menunjukkan bahawasanya satu gambaran, bukannya suatu ibadah bagi mazhab ini. Maksudnya mereka melakukan itu hanya sebagai satu gambaran, bukannya, maksudnya kalau mereka melakukan itu tidak mendapat apa-apa faedah. Itu bagi mereka mazhab Syalihiyah ni. Kita terus kepada yang ketiga, mazhab Yunusiyah dan juga mazhab Ubaidiyah. Kerana mereka ni walaupun dua mazhab yang berlainan, tapi mereka ni berkaitan, dan juga kebanyakan kajian yang lepas saya buat, saya tengok mereka ni kebanyakan pekaji mereka gabungkan. Mazhab Yunusiyah ni dipelopori oleh Yunus As-Samri
dan juga mazhab Ubaidiyah ni diketuai oleh Ubaid Muqatil bin Sulaiman. Mazhab Yunusiyah dan Ubaidiyah ni mereka menyatakan bahawasanya mereka yang mengikuti mazhab ini, sekiranya mereka berbuat dosa tidak jatuh kufur, ataupun sekiranya mereka buat dosa tidak jatuh ataupun tidak rosak iman seseorang itu. Dan juga mazhab Yunusiyah dan Ubaidiyah ni menyatakan bahawasanya sekiranya mereka itu mati dalam keadaan berbuat dosa, mereka tidak jatuh kufur, maksudnya mereka masih lagi mati dalam husnul khotimah. Kalau kita nak menyatakan bahawasanya kalau walaupun buat dosa pun mati dalam keadaan husnul khotimah, itu merupakan sesuatunya amat menyeleweng lah. Walaupun mati dalam keadaan dosa pun tetap dapat syurga. Itu amat salah lah mazhab ini. Kita terus kepada yang keempat, mazhab Ghasaniyah. Dan juga ada yang menyatakan bahawasanya mazhab Ghailaniyah. Ada yang memanggil mazhab Ghailaniyah, iaitu yang diketuai oleh Abu Marwan Ghailan bin Marwan Dimishqi. Mereka menyatakan bahawasanya mazhab ini ni, mazhab Ghasaniyah ni, mereka ni bersangka buruk kepada Tuhan. Sebab apa? Mereka ni mazhab ini ni, mazhab Ghasaniyah ni menghalalkan perkara yang haram. Dan juga mereka ni tidak percaya terhadap perkara yang disepakati. Okey, kita terus yang pertama tadi yang saya cakap ni, menghalalkan yang haram. Maksudnya contohnya misalnya khinzir ataupun babi lah kita panggil, apabila ditanya, betul ke babi ni, adakah babi ni diharamkan oleh Tuhan? Tapi saya rasa babi ni macam kambing. Jadi mereka ni untuk menghalalkan babi tu, daging babi tu, mereka menyatakan babi itu adalah kambing. Maksudnya mereka nak menghalalkan yang haram, untuk menghalalkan menghalalkan mereka makan daging kambing, daging babi itulah. Okey, yang keduanya, mereka ni was-was ataupun bersangka buruk ataupun tidak percaya terhadap perkara yang disepakati, seperti Kaabah yang terletak di Mekah. Sebagaimana umat Islam tahu, Kaabah ni mestinya di Mekah lah. Tapi mereka ni, betul ke Kaabah tu ada di Mekah? Bukan ada di India ke? Maksudnya mereka ni, walaupun seluruh umat Islam tahu bahawasanya Kaabah itu di Mekah, tapi mereka ni masih lagi was-was ataupun tidak percaya terhadap perkara yang disepakati itu. Okey, kita terus kepada mazhab yang nombor 5, mazhab Marisiyah, ataupun ada yang panggil mazhab Murisiyah, yang diketuai oleh Bishar Al-Marisi. Mereka ini yang atas ni, mazhab Sa'ubaniyah yang diketuai oleh Abu Sa'uban Al-Murji'. Mereka ni menyatakan mazhab Sa'ubaniyah ya, tadi saya tersilap. Mazhab Sa'ubaniyah ni mereka menyatakan bahawasanya amal itu dikira sampingan iman. Maksudnya amal itu, maksudnya iman nombor 1, tapi amal itu tidak berkait dengan iman. Mereka juga menyatakan bahawasanya iman itu hanya bertujuan untuk kenal Allah dan juga Rasul. Untuk kenal iman itu bertujuan untuk kenal Tuhan dan juga Rasul, dan juga perkara yang perlu dibuat. Dan juga iman ni bertujuan untuk tahu perkara yang perlu dibuat dan juga dan tinggal tak termasuk dalam iman. Okey, iman ni hanya bertujuan untuk kenal Tuhan dan juga kenal Rasul. Tetapi perkara hak perlu dibuat ataupun perkara hak perlu ditinggal tidak termasuk dalam iman. Itu maksud mereka nya dalam mazhab Sa'ubaniyah ni. Seterusnya yang ke-6, mazhab Marisiyah ataupun Murisiyah, yang diketuai oleh Bishar Al-Marisi. Mereka menyatakan bahawasanya perlu adanya iman dan juga lisan. Maksudnya perlu selari dua tu. Sekiranya seseorang itu hanya beriman, tapi seseorang itu nak menyatakan bahawasanya dia beriman, dia perlu disertai dengan lisan. Maksudnya aku beriman, maksudnya pok ayat ni dalam hati kena beriman, dan juga dalam mulut ni, maksudnya lisan ni kena sebut juga dalam mazhab Marisiyah ni. Sekiranya dalam mulut saja
Maksudnya dia kata saja tapi dalam hati tak sebut. Itu mereka menyatakan bahasanya tidak dikira. Okey, yang terakhir yang ke nombor 7, mazhab Karamiyah ataupun Kirimiyah yang diketuai oleh Muhammad bin Karan Sijistani. Mereka menyatakan bahawasanya mereka ni menentukan kekufuran dan keimanan pada lisan. Maksudnya pada lisan itu mereka yang berpegang kepada mazhab Karamiyah ni melalui lisan penganutnya ataupun lisan seseorang itu mereka menentukan bahawasanya seseorang ini sama ada seseorang itu beriman ataupun seseorang itu kufur. Mereka terus menjatuhkan hukum hanya melalui lisan saja. Maksudnya perlu berkata baik, mungkin begitu kot. Maksudnya mereka hanya menyatakan lisan saja. Maksudnya amal perbuatan seseorang itu tidak dikira. Amal perbuatan seseorang, contoh seseorang itu buat perkara baik, tidak dikira sama ada seseorang itu baik ataupun buruk walaupun ia buat perkara baik. Mazhab Karamiyah ni hanya pada lisan. Seseorang itu perlu bercakap baik. Kalau seseorang itu tidak bercakap baik, dia dianggap kufur. Okey. Yang ke-8 saya hanya baca nama mazhab dan juga mazhab Hanafiyah yang diketuai oleh Abu Hanifah An-Nu'man, dan juga yang ke-10 mazhab Samariyah yang diketuai oleh Abu Samr dan juga Yunus. Yang ke-10 yang ke-10 mazhab Mu'ziyah yang diketuai oleh Mu'az As-Sawmi. Mazhab Syabibiyah yang diketuai oleh Muhammad bin Syabib. Dan terakhir yang ke-12 mazhab Najriyah yang diketuai oleh Husain bin Muhammad bin Syabib. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Diodin bin Rosli, nombor metrik 049848. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat-sahabat saya. Saya akan membentangkan mengenai ajaran Murji'ah. Baik. Mazhab Murji'ah ini merupakan kelompok sesat yang terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Aliran mazhab Murji'ah ini mendakwa bahawa iman hanya berkait dengan hati semata-mata dan amal seseorang itu tidak termasuk di dalam iman. Aliran mazhab Murji'ah ini juga mendakwa bahawa iman adalah sama bagi setiap orang. Mereka berpendapat bahawa iman adalah suatu perkara yang tidak berkurang dan tidak bertambah. Kenyataan ini bermaksud iman pada seorang itu adalah tetap, dan kenyataan mereka ini juga mendakwa bahawa iman orang mukmin biasa adalah sama dengan iman para nabi dan juga iman para malaikat. Mereka juga turut berpendapat bahawa iman orang yang fasik setaraf dengan iman seorang nabi dan wali. Abu Hasan Al-Ash'ari juga menyatakan dalam Maqalat Al-Islamiyyin bahawa terdapatnya 12 firqah yang sesat dalam mazhab Murji'ah ini. Yang masyhurnya ada dua, iaitu Irja' Fuqaha dan Irja' Mutakallimin. Irja' Fuqaha ini mendakwa bahawa iman ialah tasdik dengan hati dan ikrar dengan lidah semata-mata, menyatakan iman adalah suatu yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Manakala Irja' Mutakallimin pula adalah merupakan golongan ahli kalam dan falsafah yang kebanyakan daripada mereka ini daripada golongan Murji'ah. Mereka berpendapat bahawa iman ialah makrifat di dalam hati dan tiada kaitan dengan kata-kata dan amal. Seterusnya, golongan Murji'ah ini juga berpegang bahawa selagi pelaku maksiat itu mempunyai iman, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan dimasukkan ke syurga. Hal ini amat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar yang dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana setiap amal perbuatan hamba akan dinilai di akhirat nanti. Walau sekecil mana pun dosa yang dilakukan di dunia akan dibalas di akhirat dengan azab yang pedih. Rumusannya, aliran pemikiran mazhab Murji'ah ini banyak menyeleweng daripada syariat yang sebenar. Aliran ini dikategorikan sebagai antara aliran yang sesat. Perkembangannya yang kita dapat lihat adalah amat dahsyat sehingga muncul pelbagai aliran di dalamnya seperti Murji'ah Khawarij, Murji'ah Qadariyah, Murji'ah Jabariyah, Murji'ah Murni dan Murji'ah Sunni.
Dapat juga kita nyatakan bahawa sebenarnya dapat banyak lagi kajian yang boleh kita buat mengenai ajaran Murji'ah ini, akan tetapi disebabkan keterbatasan jumlah muka surat yang terikat dengan tugasan yang diberikan ini, menyebabkan kami tidak boleh memberikan maklumat yang lebih lagi mengenai ini. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haras Mukhtar, nombor metrik 049588. Saya akan sambung perbincangan dengan kesan fahaman Murji'ah terhadap masyarakat pada masa kini. Antara kesan pemikiran golongan Murji'ah ini dapat dilihat dalam isu pemakaian ataupun menutup aurat. Segelintir umat Islam, terutamanya gerakan pemikiran moden, tertentu telah mendesak agar pihak berkuasa tidak menggunakan perasaan ke atas wanita Islam menutup aurat. Agama bagi gerakan ini adalah bergantung kepada iman dan kesanggupan sahaja. Iman hanya dalam hati. Gerakan ini juga berani mentafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran berlandaskan logik akal fikiran tanpa merujuk kepada para ulama yang memiliki autoritas dalam ilmu tafsir. Selain itu, golongan ini bermasalah dari segi kefahaman dan tindakan dalam sistem sosial atau pergaulan bebas. Islam telah mengajukan sistem hubungan sosial yang adil dan mengambil kira semua kepentingan dan kebebasan individu serta kesannya kepada orang lain. Walau bagaimanapun, ini tidak dapat diterima oleh segelintir umat Islam. Hari ini yang mendakwa syariat Islam telah dipergunakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menyekat kebebasan mutlak individu. Tindakan yang cuba diambil oleh pihak berwajib bagi mengawasi akhlak masyarakat dianggap telah mencabuli kehormatan individu serta hak asasi sebagai rakyat. Terusnya, kesan bahaya pemikiran Murji'ah dalam masyarakat adalah dalam hal perayaan. Pengenalan istilah kongsi raya dilihat sebagai satu mekanisme penyatuan di antara bangsa yang menganut pelbagai agama di suatu tempat. Dalam Murji'ah ada sesetengah aliran yang berpendapat bahawa jika seseorang itu menyembah selain Allah SWT tetapi dalam hatinya tetap beriman kepada Allah, maka dia tidak menjadi kafir dan tindakan itu tidak menjelaskan iman kepada Allah SWT. Inilah kesan bahaya faham Murji'ah dalam masyarakat pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haris bin Baharudin 051012. Sebagai penutup pembentangan kumpulan kami, dapat disimpulkan bahawasanya doktrin firqah Murji'ah ini secara umumnya telah membatalkan makna dan fungsi iman, iaitu membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota. Ini kerana doktrin firqah Murji'ah menyatakan iman itu adalah sesuatu yang statik, tidak berubah sama ada berkurang ataupun bertambah. Ini sama sekali bercanggah dengan landasan ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya iman itu bertambah dan berkurang berdasarkan ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, dan boleh juga terbatal sekiranya seseorang itu melakukan ataupun mengucapkan ataupun mengiktiqadkan perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Berdasarkan doktrin Murji'ah ini juga, seorang itu bebas ataupun boleh melakukan ataupun mengucapkan perkara-perkara yang syirik dan ataupun kufur, selagi mana di dalam hati mereka masih mengiktiqadkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Inilah yang terjadi, yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini secara sedar ataupun tidak sedar. Selain itu, dapat disimpulkan bahawasanya mendakwa iman bagi setiap seseorang itu adalah sama dan setaraf. Sebagai contoh, iman para nabi atau rasul, sebagaimana maklum, mereka itu adalah seorang yang maksum, bebas dari kemaksiatan, apatah lagi melakukan dosa-dosa besar, adalah sama ataupun setaraf dengan orang-orang fasik yang banyak melakukan maksiat. Dakwaan sebegini sebenarnya telah merendahkan martabat nubuwah kenabian. Ini yang kedua dapat disimpulkan, iaitu tidak ada beza iman para nabi dan dengan orang-orang yang fasik.
Dan yang terakhir sekali, konsep ataupun doktrin Murji'ah inilah yang punca wujudnya aliran-aliran ideologi yang menyimpang pada hari ini. Hedonism, pluralism, liberalism, sekularism dan sebagainya, apabila diteliti, berkongsi satu ciri yang sama, iaitu menjadikan iman seseorang itu hanyalah sebagai dummy, ataupun dengan kata lain tiada fungsi. Doktrin firqah Murji'ah ini boleh dikatakan juga berbahaya kerana penganutnya bebas untuk melakukan maksiat, dosa ataupun kejahatan seperti membunuh, berzina dan sebagainya. Ini kerana dalam benak fikiran mereka telah tertanam bahawasanya iman itu hanyalah sekadar membenarkan di dalam hati, tidak berubah dan tetap dijamin dimasukkan ke dalam syurga kelak, walaupun sejahat mana mereka lakukan, walaupun sebanyak mana kemaksiatan yang mereka lakukan, hatta walaupun seseorang itu kufur, mereka tetap akan dimasukkan ke dalam syurga kelak. Sekian saja perbincangan kumpulan kami. Wallahu a'lam.